Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera buat semua murid-murid cikgu tahun 5 Nilam. Ya, khususnya kepada kumpulan B lah yang penggilirannya bergilir minggu ini di rumah. Okey. Walaupun kamu bergilir, kamu di rumah, kita masih lagi meneruskan sesi PDP dengan secara PDPR di rumah. Jadi seminggu kalau tengok jadual PDPR, matematik ni seminggu 2 kali, Selasa dan Khamis. Ya, jadi untuk hari ini kita terus masuk unit 1. Unit 1 nombor bulat dan juga operasi asas. Okey, yang ini tulisan yang hitam ni semua cikgu minta kamu salin dalam buku nota. Sediakan satu buku tulis kosong, buku tulis yang baru. Perkara dia kamu letak nota matematik dan kamu salin ini. Sebiji samalah salin. Okey, saya terangkan dulu berkenaan dengan nota ini. Kita masuk unit 1, ini tajuk unit 1. Ya, kita nak belajar hari ini menulis nombor dalam angka dan juga perkataan. Okey, nak menulis nombor dalam angka dan perkataan, kita sangat penting ya untuk kita mengingat nilai tempat dan juga nilai digit. Jadi yang ni cikgu tak perlu terangkan, kamu pun rasanya dah sedia maklum. Yang penting masa darjah 4 kamu belajar daripada nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu je. Naik dah tahun 5, darjah 5, tambah satu lagi nilai tempat iaitu ratus, ribu. Dan kamu perhatikan nilai digit untuk setiap angka ini. 5 nilai tempatnya ratus ribu dan nilai digitnya ialah 500 ribu. Macam mana cara nak menulis 500 ribu? Berapa digit untuk ratus ribu? Ratus ribu ada 6 digit. Kemudian angka 2 ini, digit 2 ini nilai tempatnya 10 ribu, iaitu nilai digitnya ialah 20 ribu. So yang atas ini adalah nilai tempat semuanya. Yang bawah ini ialah nilai digit. Okey. Kemudian angka 1 ini nilai tempatnya ialah ribu dan nilai digitnya ialah 1000. Tengok kalau 1000 ada 4 digit. Kamu kena perhatikanlah sambil-sambil menyalin nota tu, ingatkan balik. Ini kita dah belajar tahun lepas, cuma tambah satu lagi nilai tempat ratus ribu. Daripada sah sampai ke puluh ribu ni awak dah belajar tahun lepas. Ini cuma ulangan dan juga sedikit penambahan. Kita terus pergi pada macam mana nak tulis dalam perkataan ni. Nak tulis dalam perkataan. Saya suka ingatkan kalau nak senang, masa kamu nak menulis dalam perkataan, kamu tutup. Nombor yang di belakang tu tutup sekejap. Bila kamu tutup, kamu akan dapat 431. Tinggal tambah lagi ribu. Dan juga saya nak ingatkan, kalau kamu masih ingat, saya suka bila kamu menulis dalam bentuk nombor tu, kita menjarakkan antara nilai tempat ratus dan juga ribu. Jangan lupa jarakkan ribu dan juga ratus. Jauhkan sikit antara nombor ribu dan juga nombor ratus. Wajib kamu buat tu. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau kita nampak jarak ni, 3 nombor belakang, 3 nombor depan, kita senang nak tukar kepada perkataan ataupun kita mudah nak menyebut nombor itu dalam perkataan. Okey. So, tadi kita dah tutup kan, kita nampak 431. Tinggal kita letak je. Kita letakkan dalam perkataan 431. Pastikan jangan salah ejaan. Tertinggal satu huruf pun dikira tidak lengkap, kira salah. 431. Dah siap kita menulis nombor yang depan, 431. Kemudian kita nak sambung menyebut dalam perkataan bagi nombor 3 nombor yang belakang ni pula. Jadi bayangkan pula bila nak sebut nombor belakang kan, bayangkan pula nombor depan.
kamu tutup. Bila nombor depan kamu tutup, kamu nampak 658. Jadi kita tinggal sambung je. 431,000. Kita tinggal ribu ribu 658. Okey. Okey, itu cara mudahlah. Kalau siapa yang dah mahir, dia tak perlu tutup-tutup nombor macam cikgu buat tadi tu. Dia boleh terus baca je. Senang cerita macam ni, pendek kan, nak bagi mudah. Lepas 3 nombor daripada depan, baru sebut ribu. 501,000. 101. Okey, kita letak dalam bentuk perkataan 501. Dah siap 501, baru letak ribu. Lepas tu baru sambung 101. Okey, 501,101. Atau kalau kamu nak letak 500, 1000, 1000 pun boleh 101 pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua sama. Dan juga betul, tak ada salahnya. Okey. So ini sahaja untuk hari ini latih diri kamu macam mana nak menulis nombor dalam angka dan juga perkataan, ataupun daripada perkataan ni kita nak tukar kepada nombor. Latih diri kamu, dan sangat penting untuk kamu ingat urutan nilai-nilai tempat ni. Yang paling kecil sah, diikuti oleh puluh, diikuti dengan ratus, kemudian ribu, kemudian puluh ribu, kemudian ratus ribu. Dan kamu kena ingat jarakkan sedikit nombor di antara tempat, nilai tempat ribu dan juga ratus. Okey, so yang ini kamu salin dalam buku nota pada atas sampai bawah ni. Salin cantik-cantik dalam buku nota dan tulis hari dan tarikh pada hari ini. Kita pergi pada muka surat seterusnya. Yang ini ada dalam buku teks kamu pada muka surat 1. Sambil kamu tengok video ni, sambil tu kamu kena buka lah buku teks. Kita tengok jumlah penumpang dalam negeri yang dikendalikan, ketibaan dan juga berlepas pada suku tahun pertama tahun 2018. Berapa jumlah penumpang pada suku tahun pertama? Mana suku tahun ni, mana 3 bulan pertama, berapa ramai penumpang yang menggunakan perkhidmatan ni. Okey, kalau di Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Langkawi, sebut 3 nombor ni dulu, baru sebut ribu. Sebut 3 nombor, baru sebut ribu. 602,337. 368,224. Ini jumlah penumpang di lapangan terbang Tawau. Kemudian lapangan terbang Bintulu, sebut ni baru sebut ribu. 200,339. Dan lapangan terbang Miri, penumpangnya berjumlah 522,034. Dan perhatikan bagaimana dalam buku teks pun dah diajar jarakkan ataupun renggangkan sedikit, jauhkan sedikit nombor ribu dan juga ratus. Okey. Macam mana nak sebut nombor ni? 602,337. Kalau kita menulis dalam bentuk nombor, dia macam mana kita nak menyusun nombor tu? 602, jarakkan sedikit, kemudian baru letak ratus, puluh dan juga sah. Jadi dalam bentuk nombor sepatutnya kita letak begini. Okey. Ribu dan juga ratus dijarakkan. Cara menyebut 602, baru sebut ribu. Bayangkan 3 nombor kat belakang ni tak ada. Jadi kamu nampak 602. 602,337. 602,337.
2,337. Okay, kemudian, adakah sebutan nombor itu betul? Sebutan nombor yang murid ini sebut ni, betul ke tak? Kita semak. Bilangan penumpang di lapangan terbang Bintulu ialah 20339. 20339. Betul ke salah tu? Salah. Sebab dia tidak menyebut ribu selepas dia nampak 3 nombor di depan ni. Patutnya dia letak 200,000 baru sebut 339. Ulang balik. 200,339. Itu cara menyebut nombor itu dengan betul. Sekarang kita pergi pada muka surat kedua. Surat 2. Okay, dia kata sekumpulan jurubina telah menggunakan 542,000 blok Lego bagi membina model mini menara berkembar Petronas di Legoland. Betul tak? Sebutan perkataan ni dan juga angkanya. Kalau kita tengok daripada segi daripada bentuk digit, dalam bentuk digit 542, maksudnya 542,000. 542,000. Jadi betul lah sebutan dalam perkataan dan juga menulis dalam bentuk angkanya. Betul. Okey. Kita pergi pada contoh ketiga. Tulis 230,015 dalam angka. 230 tengah-tengah ribu. 230,015. 3 nombor belakang ni kita memang nampak 15. Jadi betul lah. Dia punya jawapan betul. Okey. Kemudian soalan ataupun contoh B. Tulis 4 sifar 5, 1 sifar 3 dalam perkataan. 405,103. Sama tak? 405,103. Pun betul juga. Ini antara contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks. Sambil-sambil tu kamu buka, berlatih menyebut nombor tu. Kena berlatih, matematik ni kena berlatih baru kita boleh mahir. Okay, antara ketiga-tiga ni yang mana perkataan yang sepadan dengan angkanya? 125,070. Yang ni 125,007. Sini bukan 7, ini 7 ni duduk di tempat 10. Maknanya 7 ni ialah 70. Kita cuba yang ni pula. 125,000 sifar 70. Sifar 70. Boleh tak kita nak sebut sifar 70? Kita tak sebut sifar 70. Kita hanya menyebut, kita tengok yang di tempat ratus tak ada nilai. Jadi nilainya tak perlu disebut. Kita terus sebut 70 sahaja. Jadi pilihan pertama ni salah. Pilihan kedua salah. Dan pilihan yang terakhir. Kamu jangan conteng pula buku teks kamu ya. Kamu tengok je video cikgu ni. Cikgu conteng supaya kamu lebih faham. Yang terakhir 125,070. Yang ini baru betul. Okay, so itulah dia. Nak mahir menyebut nombor dalam perkataan ataupun nak menukarkan balik daripada perkataan kepada angka. Tak lain tak bukan caranya kita kena berlatih. Kamu boleh juga berlatih dengan ibu bapa ataupun berlatih dengan adik-beradik kamu, dengan abang, dengan kakak. Contoh kakak kamu soal kamu, nombor ni macam mana sebut. Pun boleh juga macam tu. Gunakan waktu di rumah, penuhi masa di rumah dengan kerja-kerja yang berfaedah lah. Okay. So ini muka surat 3, muka surat 2. Kita pergi pada muka surat 3. Okey, tugasan kamu adalah kamu buat pada buku tulis yang baru, keluarkan satu lagi buku tulis baru. Tadi buku tulis nota matematik kan? Sekarang satu lagi buku tulis baru kamu letak situ, matematik 1. Tajuknya matematik 1 dan buat soalan 1 buat semua. Salin dulu soalannya. Kat sini dia tulis sebut nombor.
Kalau kamu sebut pun tak boleh nak direkodkan di dalam buku kan. Tak boleh rekod. Jadi kita tukar kepada saya tak nak tulis sebut. Tulis nombor. Kamu ikut arahan macam soalan nombor 2. Jadi letakkan situ, tulis nombor dalam perkataan juga. Okay. Tulis nombor dalam perkataan. Jadi kamu tolong tukarkan arahan soalan nombor 1 tu ya. Okay, tulis nombor dalam perkataan. Okay. Kemudian salinlah soalan A. Kena salin soalan disalin. Salin soalan A. Di bawahnya tu buat jawapannya. Dah siap jawapannya. Langkah 1 baru salin B. Lepas tu sambung buat macam biasalah. Soalan 2 pun siapkan semua. Soalan 3 arahan dia begini. Ya. Dan ini adalah teka silang kata nombor. Kalau kamu tak rajin nak menyalin, tak ada masalah. Kamu kalau kat rumah kamu ada pencetak, mesin pencetak, printer, kamu boleh print, lepas tu potong ni. Potong ni tampal. Okey. Soalan nombor 3 ni disalin dulu. Salin dulu soalan nombor 3, salin A apa dia soalannya. Kemudian kamu letakkan nombornya. Saya tunjuk contoh 215,335. Jadi dalam bentuk nombor sepatutnya ialah 215,000. Jadi dari depan 215. Kemudian di belakang selepas perkataan ribu 375. Jadi 375. Jadi jawapan dalam bentuk angka kamu letakkan selepas kamu salin soalan perkataan. Bawahnya kamu letakkan jawapan dalam angka. Cikgu tak muat, cikgu letak tepi. Kalau kamu letak bahagian bawah lah. Jadi setiap soalan dalam perkataan ni kamu letakkan apa dia jawapan dia dalam bentuk angka. Kemudian baru kamu cari 215,375. Mana 215,375? Dia boleh ke atas, ke bawah, ataupun melentang daripada atas ke bawah, ataupun melentang menegak atas ke bawah, ataupun dia menegak daripada bawah ke atas, ataupun dia melentang daripada kanan ke kiri, ataupun daripada kiri ke kanan. Melentang macam ni pun ada. 215,375. Nampak? 215,375. Jadi kita pun masukkan bulatkan. Okey. 215,375. Contoh macam ni. Atau kamu ikutlah kreativiti kamu. Bulatkan elok-elok lah. Okey, ini contoh. Yang soalan lain sampai G ni kamu buat sendiri. Okey, yang ni kalau tak kuasa nak menyalin, boleh guna printer. Print lah, potong dan tampal. Okey, itu saja kelas untuk PDPR hari ini. Tolong siapkan tugasan muka surat ini, siapkan dalam seminggu ni lah. Sebab minggu depan bila giliran kamu ke sekolah, cikgu nak terus semak kamu punya buku matematik 1 dan juga buku nota. Okey, kita jumpa lagi pada kelas seterusnya iaitu pada hari Khamis. Itu saja kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.